Tak pernah lagi perang dulu. 5-6 tahun dia perang kali Palestin dengan Israel. Belum pernah lagi dalam sejarah tanah Malaysia, tanah Melayu ni, orang Malaysia sokong Israel. Tak? Tahun ni. Betul tak? Berlaku. Melayu sokong Israel. Dan mana? Kafir laknatullah. Kerana apa? Kerana orang menyokong kekufuran, kufur. Ar-rida bil kufri kufrun. Reda dengan benda kafir kepada Allah, dia menjadi kafir. Jangan main-main. Nampak? Bangsa yang paling Allah marah. Ghairil maghdubi alaihim. Tu Yahudi tu. Wajib tak kita baca dalam sembahyang? Ghairil maghdubi alaihim. Wajib baca tak? Kalau tak baca sah tak sembahyang? Siapa al-maghdubi alaihim? Buka kitab tafsir. Humul yahudu. Al-maghdubi alaihim humul yahudu. Mereka adalah Yahudi. Dah baca dah sah sembahyang. Hari-hari dia baca. Nah, golongan yang dimurkai oleh Allah. Bangsa yang paling jahat. Bangsa lain jahat. Bangsa Yahudi paling jahat. Bangsa Melayu ada yang jahat. Bangsa Cina ada jahat. Bangsa Arab ada jahat. Tak, tapi bangsa yang paling jahat Yahudi. Sebab apa? Dalam kitab-kitab hadis, kerana mereka membunuh nabi-nabi. Tak ada bangsa lain bunuh nabi. Kepada pihak TikTok Malaysia dan juga kepada seluruh pihak yang berkenaan, saya ada satu soalan yang hendak ditanyakan kepada anda. Mengapakah anda begitu cuak sekali, begitu takut sekali dengan suara rakyat, terutamanya mereka yang menyokong perjuangan Palestin? Kenapa anda mesti hendak menyekat suara mereka ini? Adakah rakyat Malaysia sudah tidak boleh melaksanakan hak mereka yang tertakluk di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 10-1-A? Cerita ni macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pagi tadi, saya telah cuba untuk post satu video yang antara lain menjawab satu kenyataan Facebook posting yang telah dihantarkan oleh Zaid Hasman yang dipercayai merupakan Chief Technology Officer, Ketua Pengarah Teknologi McDonald's Malaysia, di mana antara lain posting tersebut telah tertulis pihak McDonald's dan juga pihak kerajaan Malaysia termasuklah wakil dari SKMM telah berjumpa dan bermesyuarat untuk menentukan tindakan-tindakan yang boleh dikenakan kepada rakyat Malaysia yang menyeru kepada boikot, dan difahamkan 60 orang telah pun dikenal pasti untuk dikenakan tindakan di bawah Akta Hasutan. Video saya tersebut antara lain telah mengulas tindakan itu dan juga menyatakan bantahan serta kritikan saya terhadap apa yang cuba dilakukan oleh McDonald's Malaysia, yang di mana seolah-olahnya cuba untuk mengawal kerajaan Malaysia dan juga untuk meminta kerajaan menyalahgunakan akta-akta yang berkaitan untuk menutup suara rakyat. Walaupun atas alasan McDonald's mereka kata kami ini memfitnah, tetapi kalau betul kami ini memfitnah, kenapa gunakan akta hasutan? Kenapa nak gunakan akta SKMM? Kenapa tidak saman sahaja semua yang menyeru pada boikot ini kalau betul mereka itu memfitnah? Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, video saya itu yang saya cuba postkan pada pagi tadi, sampai sekarang dah 2 jam lebih masih lagi under review. Masih lagi tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam feed TikTok, apatah lagi untuk masuk ke dalam FYP. Benda ini memang sangat-sangat pelik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Di saat dekat luar negara, semua TikTok, semua video yang berkaitan dengan perjuangan menyokong rakyat Palestin, solidariti terhadap rakyat Palestin, termasuklah perbuatan untuk menunjukkan boikot terhadap jenama-jenama tertentu, boleh lepas begitu saja. Masuk FYP besar lagi. Sampai 1 juta view, sampai 2 juta view, ratusan ribu view, tidak ada masalah. Itu negara luar yang majoritinya bukan Islam. Tapi mereka ini memang sokong perjuangan Palestin dan video mereka FYP merata-rata. Tetapi kenapa dekat Malaysia yang majoriti umatnya adalah orang Islam dan juga Islam adalah agama persekutuan, dan juga yang paling penting sekali, sebuah negara yang terkenal kerana keharmonian dan juga rakyatnya yang sentiasa menyokong perjuangan Palestin, tiba-tiba pula
video yang saya buat khusus untuk menjawab apa yang disebutkan oleh Zaid Hasman tersebut, di samping menerangkan tentang apakah itu kempen boykot dan sebagainya, tiba-tiba pula video itu disekat daripada ditayangkan. Jadi benda ini memang saya cakap terus terang sangat-sangat mengecewakan. Anda semua kena ingat, kuasa membeli terletak di tangan rakyat. Jangan sampai nanti rakyat bertindak untuk tidak lagi langsung, tak nak langsung beli produk-produk anda kerana tindakan anda yang cuba untuk menyekat suara rakyat. Ini bukan ugutan. Ini bukan ancaman, jauh sekali hasutan. Ini adalah kenyataan. Jadi kepada pihak TikTok Malaysia, saya seru. Customer anda yang paling besar ialah para pelayar TikTok ini, rakyat biasa. Mereka inilah yang merancangkan TikTok anda, yang menggunakan TikTok Shop anda dan macam-macam lagi features TikTok yang anda sediakan untuk anda mengaut keuntungan. Anda perlu tahu bahawa rakyat Malaysia mempunyai hak untuk bersuara dengan bebas selagi tidak melanggar undang-undang negara. Jangan sampai anda diperkudakan oleh mana-mana pihak tertentu yang cuba untuk menutup suara-suara rakyat. Dan sekali lagi, setiap suara rakyat itu tidak semestinya hasutan. Anda kena lihat apa punca rakyat bersuara, barulah anda bertindak. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini, mereka bukan sekadar enggan untuk melihat manakah punca suara rakyat itu, tetapi mereka bertindak cuba untuk menutup suara rakyat secara paksa tanpa mempedulikan apakah punca sebenar masalah yang berlaku. Dan bila itu berlaku, saya cakap terus terang, sekadar untuk memberitahu, kesabaran rakyat ada hadnya. Jangan sampai satu hari nanti, rakyat ramai-ramai berkumpul dan bertanyakan satu soalan ini kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat? Bosted Plantation ini apa? Ladang, antara ladang yang besar milik Bumi Putra Islam. Bosted Plantation. Bosted ni saudara, Bosted Plantation dipegang oleh Bosted Holding. Bosted Holding ini dimiliki oleh Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT. Dan Bosted Plantation lah yang LTAT dapat keuntungan setiap tahun yang besar, adalah berpunca besar dia daripada Bosted Plantation. Dan Bosted Plantation, saudara tahu tak, kalau tak jatuh kerajaan 18 bulan itu, dia antara operasi dia menjual aset kerajaan, menjual aset kerajaan, menjual aset kerajaan. Antara yang mereka tak sempat jual adalah Bosted Plantation. Dan saudara tahu atau tidak, hari Sabtu ini secara senyap-senyap LTAT telah memanggil rupanya mesyuarat agung luar biasa EGM. Untuk apa? Membenarkan Bosted, di bawah Bosted Holding ada Bosted Plantation, majority share dijual kepada syarikat milik bukan Melayu Islam KLK Kuala Lumpur Kepung Berhad. Saudara, saya bagi tahu ni Patih sebab orang Perak ni dia hari tu Menteri Besar perkenalkan tanah reserve Melayu milik bukan Melayu, kepala otak dia. Saudara tahu atau tidak, Bosted Plantation memegang hampir 5,000 hektar tanah reserve Melayu. Ladang 5,000 hektar tanah reserve Melayu dan sebahagian besarnya berada di Kedah. Kalau dia jual Bosted Plantation kepada KLK yang 99% staf tertingginya adalah bukan Melayu, bukan Islam, maksud dia apa? Maksud dia ialah jahanam tanah reserve Melayu. Kamu nak cerita Melayu apa ni? Kamu buat LTAT macam tu. Saudara, harga ladang, keseluruhan ladang 5 bilion lebih, mereka jual dengan harga 3 bilion saja. 3 bilion saja mereka value Bosted Plantation. Ada lebih hampir 3 bilion saudara, yang saya yakin, saya tengah gali sekarang saudara, saya sangat yakin ada orang tengah ambil under table beza harga syarikat.